Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada kali ini dalam video ini bersama saya Muhammad Ridha bin Muhammad. InsyaAllah kita akan membincangkan berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Dan dalam video kali ini kita akan bercerita, kita akan berkongsi berkaitan dengan hikmah saktah. Kerana dalam video sebelum ini, pada minggu lepas kita berkongsi berkaitan dengan 3 perkara perbezaan, iaitu waqaf, kemudian qata' dan kemudian saktah. Apa perbezaan dia? Apa definisi bagi ketiga-tiga perkara ini? Dan video sebelum itu juga saya pernah kongsikan berkaitan dengan tempat-tempat saktah di dalam Al-Quran, bacaan-bacaan saktah di dalam Al-Quran. Jadi pada video kali ini kita kongsi kenapa ada saktah di dalam Quran, apa hikmah dia, apa faedah dia. Jadi sama-sama kita lihat. Dan kepada para penonton sekalian yang belum subscribe channel saya, boleh tekan butang subscribe supaya tidak terlepas video-video bermanfaat yang akan datang insya-Allah. Jadi dalam video kali ini yang pertamanya, kita lihat ada 4 tempat saktah yang wajib kita baca ketika kita membaca Al-Quran. Dan apabila kita baca saktah ini hanya berlaku ketika kita wasal sahaja, iaitu kita menyambung bacaan. Sebagai contoh kita lihat apakah 4 tempat tersebut. Yang pertama pada suratul Kahfi ayat 1, muka surat 293. Okay, jadi pada ayat yang pertama ini, surah Al-Kahfi ayat pertama, kita nak masuk kepada ayat kedua, di hujung ayat itu ada sin. Sin itu bermaksud saktah. Ayat 1 masuk kepada ayat kedua suratul Kahfi, tempat pertama. Tempat kedua surah Yasin ayat 52, muka surat 443. Dalam surah Yasin itu ayat dia ayat 52, di tengah-tengah ayat ada huruf, ada tanda sin, iaitu maksudnya saktah di tengah-tengah ayat. Kemudian pada surah Al-Qiyamah ayat 27, muka surat 578. Itu ayat dia pendek je. Wa qila man, kemudian ada sin. Raqa. Okey. Kemudian pada surah Al-Mutaffifin ayat 14, muka surat 588. Dan ayat ini juga di awal ayat tu ada sin, iaitu kalla bal, sin Rana ala. Jadi kita akan lihat kenapa ada bacaan saktah di sini. Yang pertamanya, pada tempat yang pertama surah Al-Kahfi, iaitu apabila kita baca ayat pertama, kita baca panjang ayat pertama, nak sambung ayat kedua, ada sin. Okey, kenapa ada sin di situ? Kalau kita lihat kepada terjemahan ayat, pada ayat yang pertama menceritakan berkaitan dengan Al-Quran, menceritakan berkaitan dengan Al-Quran, dan dikata walam yaj'al lahu iwaja. Berhenti. Sin, ada saktah. Kita kata saktah ini kita berhenti seketika tanpa mengambil nafas yang baru, kemudian sambung ayat seterusnya. Okey. Jadi kenapa kita berhenti? Kenapa kita berhenti? Sebab kita nak asingkan. Tujuan saktah ni kita nak asingkan antara perkataan sebelum dan perkataan yang selepas dia. Kita nak asingkan. Kerana walam yaj'al lahu iwaja ni dalam terjemahan bermaksud dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok. Okey, iwaja maksud dia bengkok. Allah tidak menjadikan walam yaj'al lahu iwaja. Allah tak jadikan Al-Quran itu bengkok. Kemudian ayat kedua bermula dengan qayyima. Qayyima ini adalah bermaksudnya lurus. Qayyimah bermaksud lurus. Okey. Jadi kalau kita sambungkanlah, kalau kita sambung, maksudnya kita tidak saktah. Kita baca sambung wasal, kita tak saktah. Kita akan baca dengan walam yaj'al lahu iwajan qayyima. Ada, kalau sambung di kat sini ada tanwin ya. Okay, bila disambung, maka akan berlakulah orang kata perbezaan, percanggahan di sini. Iwaja maksud dia bengkok. Qayyimah maksud dia lurus, maka tak bolehlah. Tidak boleh digabungkan, kita kena asingkan dia. Jadi ada percanggahan.
Lepas tu kita kata contoh baca daripada awal, walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok lurus. Kan dah salah makna je. Allah tak menjadikan Al-Quran itu bengkok lurus. Jadi ada percanggahan. Jadi kena tengok terjemahan dia. Iwaja adalah untuk terjemahan ayat pertama. Kemudian qayyima adalah untuk terjemahan ayat kedua. Maka dipisahkan, diasingkan dengan sakta. Bagaimana cara bacaan dia? Boleh lihat di video saya yang sebelum-sebelum ini. Kemudian kita lihat dalam video ini hikmah sahaja. Tempat yang kedua, surah Yasin ayat 52, muka surat 443. Surah Yasin kita selalu baca. Surah Al-Kahfi kita selalu baca. Jadi kita perlu ambil cakna, perlu ambil berat supaya bacaan kita adalah betul. Okey. Jadi semua saktah ini kita wajib saktah ketika kita sambung bacaan. Apa hikmah saktah di sini? Kalau kita baca surah Yasin, kita baca mim marqadina. Kita nak sambung ni, maka kena sakta. Tak boleh kita baca terus. Mim marqadina haza. Salah. Tak boleh. Wajib sakta. Berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru sambung. Haza. Macam tu. Kenapa? Okay, kita lihat di sini. Hikmahnya adalah bertujuan membezakan antara dua kalam yang berbeza. Orang kata dua ucapan yang berbeza. Pengucapnya iaitu kalam ahli kubur dan kalam malaikat. Di awal ayat 52 sampai tengah-tengah mim marqadina, itu adalah kalam ataupun kata-kata ataupun ucapan ahli kubur sampai mim marqadina. Lepas tu haza sampai akhir adalah kalam malaikat. Jadi saktah tu nak asingkan kalam. Sebelum saktah daripada awal sampai mim marqadina ucapan ahli kubur, haza sampai akhir ayat adalah ucapan malaikat. Jadi saktah nak asingkan dua ucapan ini, tidak mencampur adukkan kedua-dua ucapan ini dalam satu bacaan. Itu adalah hikmah saktah pada surah Yasin ayat 52. Kemudian yang ketiga, pada surah Al-Qiyamah ayat 27, muka surat 578. Ayat yang pendek sahaja. Jadi tak perlulah kita apabila kita baca pada ayat ini, kita baca terus satu ayat ni selesai. Wa qila man raq, wa qila man, saktah, tak ambil nafas. Raq. Okey. Kenapa ada saktah di sini? Bertujuan menunjukkan bahawa kalimah tersebut terdiri daripada dua kalimah. Kalimah pertama man, kalimah kedua raq. Nak asingkan. Nak bagi tahu pembaca ini adalah dua kalimah. Man, raq. Sebab kalau kita sambung tanpa saktah, dia akan jadi nun masuk pada ra. Nun masuk pada ra, idgham bila gunnah, dia akan jadi kat situ. Kita masukkan pada ra, kita akan bacaan kita wa qila mar. Masuk ra. Wa qila marraq. Maka di situ kita telah menggabungkan dua perkataan, malah menukar maksud di situ. Kalau man, siapakah raq yang boleh menyembuhkan? Kat situ. Kalau asing lah. Tapi kalau kita gabung, kat sini kita kata bukan marraq. Kalau kita gabung jadi marraq, dia akan jadi wa qila marraq. Kalau kita tak baca saktah. Marraq maksud dia adalah sejenis makanan yang berkuah ataupun kita kata ada sup di situ. Marraq. Sup ataupun kuah. Jadi dia telah mengubah daripada siapa yang boleh menyembuhkan, yang dapat menyembuhkan, berubah jadi kepada maksud dia makanan sup ataupun makanan berkuah. Jadi kat situ telah mengubah makna ayat, maka kena asingkan dengan bacaan saktah. Maka kita kata di sini saktahnya adalah wajib. Wa qila man, saktah wajib. Raq, tak boleh gabung ya. Okey, selesai tempat ketiga dan tempat yang terakhir pada surah Al-Mutaffifin ayat 14, muka surat 588.
Perkataannya, bacaannya kalla bal saktah rona. Okey. Jadi di sini hikmahnya adalah bertujuan menunjukkan bahawa kalimah tersebut juga terdiri daripada dua kalimah, sama dengan atas ni. Bukannya barron. Sebab kalau kita baca sambung, kita tak baca sakta. Kalau kita wasal, tak baca sakta, kita akan masukkan lam kepada ra. Kita akan idgham, maka dia akan jadi kalla barrona. Faham ya? Kalla, sepatutnya kalla bal satu, rona dua. Bal satu perkataan, rona perkataan yang kedua. Beza, asingkan. Tapi kalau kita gabung, tak sakta, kita sambung terus, dia akan jadi kalla barrona. Kita gabung, maka ia juga telah menukar makna ayat. Okey. Kalla sekali-kali tidak, bal bahkan. Di situ bal bahkan. Tapi kalau kita gabung, sambung terus, barrona, kalla barrona. Apa maksud barrona? Barrona bermaksud dua daratan. Maknanya dia telah mengubah daripada bahkan jadi dua daratan. Kalau kita baca barrona, tak saktah. Maka di sini kita wajib saktah, asingkan kalimah bal dan juga rona. Maka bacaan itu adalah benar dan sahih apabila kita membaca keempat-empat tempat ini dengan bacaan sakta sekiranya kita ingin wasal. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bincangkan pada hari ini. Mungkin selama ini kita baca memang saktah dah, ataupun mungkin ada sebahagian yang tersilap tidak baca dengan saktah, maka kena ubah. Bacalah dengan saktah. Bacaan yang kita amalkan di Malaysia ini baca dengan saktah kalau kita sambung. Dan kita pada hari ini, dalam video kali ini, kita mendapat manfaat dengan mengetahui apakah hikmah ataupun faedah daripada bacaan-bacaan saktah di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Kongsikan video ini, share video ini kepada rakan-rakan yang lain supaya ramai lagi yang dapat tahu kenapa ada saktah dalam Al-Quran. Dan juga jangan lupa subscribe channel saya supaya tidak terlepas video-video bermanfaat yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.